Saya tak tahu lah macam mana. Apakah itu dikatakan what have done dalam tempoh 8 bulan? Saya nak bagi tahu dalam tempoh 8 bulan buka balik sejarah. Buka balik sejarah kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin selaku kerajaan scheme of thing. Apa dia panggil tu? Langkah Sheraton. Dalam tempoh 8 bulan lain tak ada hamba rakyat. Santa Claus. Lantik orang tu, lantik orang ni. Dia punya pendekatan dia akhirnya 1.5 trilion. Itulah saya kata akhirnya negara menanggung hutang 1.5 trilion dan hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim inherit ataupun mewarisi hutang yang begitu besar. Lepas tu sekarang ni cabar awak Ibdan. Takkanlah rakyat Malaysia ini satu budak. Tambah sakit hati lagi. Dia buat video yang tahun 2015, hari ini jadi Perdana Menteri, besok turun harga minyak. Yang itu memang sangat mendatangkan kesan dalam sebenarnya waktu itu hutang kita kena ingat macam ni. Datuk Seri Najib meninggalkan hutang negara 669 bilion. You wakil rakyat masa tu? Masa tu wakil rakyat. Tapi bila sekarang ini, ketika itu kita hutang 600 bilion. Sekarang ini 1.5 trilion. Kita kena settlekan hutang dulu. Kita nak beritahu dengan sebangang-bangang dekat luar sana. Satu lagi yang menarik tu. Faham ke bodoh ke saya tak tahu. Tapi kamu tahu tak, hutang itu perlu diselesaikan dulu. Tahunan kena bayar dividen. Tak, saya ini menjadi masalah. Okeylah, saya terimalah argument kata Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah berjanji minyak turun RM1.5. Saya nak tanya satu je, Bob. Saya nak tanya Datuk. Kata Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan dengan ini minyak turun RM1.5. Will that solve the problem? You not solve the problem. Ini solve masalah dia will increase kita punya borrowing money. Betul. Ini masalahnya kadang-kadang mereka cuba menutup segala permasalahan yang dilakukan. Okeylah, kalau saya katalah saya pula jadi Perdana Menteri. Saya tunaikan janji saya, minyak RM1.5. Saya turunkan. Apakah akan menyelesaikan masalah? Harga beras naik, harga gula naik. Yang inherit daripada dia orang. Betul. So ini kadang-kadang saya punya bacaan, saya ingat lagu yang Anwar bawa ni, dia kata dia nak melepasi dulu penyelesaian hutang tu dulu. Betul. Dalam masa 4 tahun setengah ini, kita akan melihat bukan saja minyak itu turun, malah kita mampu untuk membulupuskan PTPTN. Betul. Ini ada satu perkara yang perlu kena diberi masa. Sebab itu 33 bulan tu kamu lumpuhkan apa? Lumpuhkan hutang yang terpaksa digalas oleh kerajaan perpaduan. Apa punya sial kamu makan kenyang-kenyang, kamu berak, kamu bagi orang lain punya apa nama ni mendapat bau yang tak baik. Tak, di sini berlaku. Di sini saya katakan sekarang ni minyak RM1.5 ke RM2.25 masih lagi kekal dah berapa bulan dah tu? Naik. Betul. Maintain daripada 3 bulan saya perhatikan. Saya tiap minggu saya beri laporan bagaimana Kementerian Kewangan memutuskan harga minyak kekal. RM2 berapa? RM2.20. RM2.25. Saya dalam kepala saya tiap minggu minyak kekal harganya. Tetapi yang paling penting, Datuk Saudara Rafizi, you kena usahakan supaya poket rakyat dikembangkan. Minyak naik RM3 ke RM4. Orang tak ambil kisah kalau dalam poket rakyat ada duit. Sekarang ni poket rakyat kosong. Itu Datuk. Dan sebab itu mereka mahu supaya diadakan budaya Santa Claus. Mana boleh buat lagu? Dia tidak ada penyelesaian. Tapi Datuk, saya melihat keprihatinan Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri ketika ini ialah bagaimana dia nak mengangkat ekonomi rakyat dahulu. Kan? Dia dah bawa banyak pelabur datang ke Malaysia. Sebelum Aramco kita ada Tesla. Tesla sebelum ini buat keputusan untuk buka di Indonesia. Tapi mereka batalkan hasrat dan buka di Malaysia. Kan? Jadi ada juga suara-suara di pihak pembangkang yang mengatakan kalau dia buka kilang di Malaysia sekalipun, siapa yang nak beli kereta tu? Terlalu mahal. Dan akhirnya Tesla pun mula turunkan harga. Dan sebenarnya kita nampak satu ruang pekerjaan, maknanya tenaga mahir yang ada di Malaysia dan tenaga yang kurang mahir akan ada peluang pekerjaan. Dan satu lagi, kita dah banyak kita dihidangkan dengan cerita-cerita yang konon-kononnya selama 8 bulan ni tak ada apa langsung lonjakan yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar terhadap ekonomi rakyat. Kan? Tapi macam saya cakap tadilah, kan, kebanyakan cerita-cerita kejayaan ni tadi ditutupi dengan cerita-cerita fitnah yang sangat besar. Kan? Jadi Datuk, macam kita berbalik pada soal macam pimpinan parti di sebelah sana tadi. Datuk sebagai pimpinan UMNO yang sangat mementingkan. Saya tak pimpinan UMNO, saya orang UMNO. Orang UMNO pimpinan. Veteran UMNO lah, orang yang sangat lama dalam UMNO buat ketam jana pun. Orang Melayu ni dia sangat pentingkan
tata susila dan sebagainya. Sedangkan di pihak lain yang sangat mementingkan Islam dalam parti dia, menghamburkan perkataan caci maki, carut orang, menghina raja, sebarkan fitnah. Jadi Datuk rasa sebenarnya, adakah fitnah ni sebenarnya yang menghalang kisah-kisah kejayaan ini untuk disampaikan kepada rakyat, ataupun memang kerajaan tak boleh buat apa dah saya minta maaf dengan Bob, kes-kes macam ni? kita dalam sambil kita memberi pernyataan atau kekesalan bila dah berlaku kekalahan Datuk, kita kena terima juga hakikat di mana kelemahan dia. Malam tadi saya dah bercakap Datuk, saya dah menyatakan terus terang pada Datuk Seri Presiden UMNO pun saya dah bercakap, kita kena lihat kelemahan kita sendiri. Pertama sekali, kita punya media sosial UMNO memanglah tak begitu mantap nak berbanding dengan mereka. Kedua, media buy artinya mereka membeli penyiaran melalui media. So jadi kadang begitu. Dua, yang ketiga, saya cakap terus terang lah ni Bob, bahawa apabila orang Melayu ni dia suka pada cerita-cerita yang igawan, tambah-tambah lagi kalau kita ada tambah sikit bohong, dia mesti tambah sikit gula. Bagaimana kata almarhum Tun Gafar Waba, kalau kamu berkirim wang, pastilah wang itu akan susut, tapi kalau kamu berkirim cerita, pasti akan panjang. Itu kata. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Bob tanya tadi, bagaimanakah Perdana Menteri hari ini mahu menangani? Memang tak nampak, sebab beliau sedang menangani masalah kemiskinan. Dia bercakap, saya dah bagi tahu Bob berkali-kali dulu, kata saya terpengaruh, bukan terpengaruh lah, saya merasakan agak menghormati usaha yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim, kerana dia mahu impiannya adalah menangani derita rakyat. Sekarang kita nak tanya, berapa ramai rakyat dah menderita? Itu persoalannya. Kalau rakyat tak menderita, saya kata sudah pun bergerak. Sebab itu janji dia. Kerajaan, pimpinan Pakatan Harapan, kerajaan, pimpinan keadilan, mau menangani derita rakyat. Datuk jangan lupa tu, Datuk orang keadilan, saya orang UMNO. Menoktahkan kemiskinan. Saya nak tanyakan soalan kepada Datuk. Macam yang Datuk Abdul Hassani sebut tadi, dalam tempoh 9 bulan, 8 bulan banyak pencapaian yang telah dibuat oleh kerajaan Malaysia Madani sebenarnya. Terlalu banyak. Tetapi benda ini seolah-olah dinafikan dengan fitnah yang sangat berleluasa tu. Pandangan Datuk macam mana? Saya melihat begini saja sebenarnya. Sebenarnya ada dua aspek yang rakyat, sebab itu mereka boleh mengatakan sebenarnya Tan Sri Muhyiddin dia mencabar tu. Dia mencabar. Sebab saya dah lapor sangat. Sebab saya boleh melihat bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu walk the talk. Sebab bila mengatakan yang sakau dan sebagainya, rakyat nak tengok bila lagi penangkapan harus dilakukan. Yang dia kata berderet ke mahkamah itu. Maksudnya dia reverse psychology tu. Saya tahu, dia memanglah Anwar Ibrahim, dia mungkinlah badan ini selalu mengampunkan dan sebagainya. Maka selagi itulah, selagi tidak dia sesuai bukan mengampun, dia pemaaf tahap dewa. Itu masalah dia lah kalau begitu keadaan nak tabir negara ni. Kita sebenarnya kita melepas pandang dengan pemfitnah. Itu. Saya nampak begini je. Saya nampak macam kita ada beberapa agensi, Telekom sebagai contohnya. Dia mesti ada pengurusan yang peka dengan keadaan politik negara. Pengurusan. Nombor 2, dia mesti ada media yang boleh mencantas segala serangan yang tidak berfakta. Nombor 3, kalau fitnah berlaku, dia ada satu jabatan pendakwaan. Bawa perang polis, kemudian buat pendakwaan. Dia kena mengambil tindakan dan pastikan orang-orang yang buat fitnah ini, tak kira dia pangkat, tak ceri, ketun ke, apa jalan gampang kau ke. Yang penting, bila kau buat kesalahan mencebelahkan kau, tangkap dia. Yang menyerang sultan-sultan. Itu pun kurang hajar. Tapi Datuk, ada tangkapan yang dibuat. Maksudnya ditangkap untuk beri keterangan di balai polis, di soal siasat dan sebagainya. Tapi mereka mengatakan ini adalah menakut-nakutkan rakyat yang bebas untuk bersuara. Kebebasan ada had dia. Kalau memecah belahkan, melemparkan fitnah, menyerang ke bawah duli-duli raja-raja ni, nak dibiarkan. Baru kena suara siasat, kena menggelupuk ni detektor. Kamu punya detektor lagi parah, lagi teruk daripada apa yang berlaku. Hari ini yang ini tu, dia sangat menarik kalau kita nak kupas. Contohnya Menteri Besar Kedah. Dia mengatakan dia tak usik pun soal Sultan Selangor. Kan?
selepas laporan polis dibuat dan di soal siasat. Tapi yang baru lepas ni sewaktu upacara angkat sumpah Esko Kerajaan Negeri Selangor, Sultan Selangor sendiri bertitah berkenaan dengan perkara ini. Maksudnya ini satu yang serius. Tapi di satu pentas politik yang lain, orang yang terlibat dengan perkara ini mengatakan dia seolah-olah jadi mangsa kepada dendam politik kepada kita. Tidak, Bob. Saya melihat jadi ini saya rasa Datuk Seri Kamal Amir ada pengalaman dalam soal perjuangan UMNO. Saya kira soal Melayu, Islam, Raja ni memang sangat sangat tabu untuk kalau sesuatu, Bob, yang menyentuh soal istana, ini tabu bagi UMNO. Kita akan bangkit, kita akan tidak ada maaf bagi kita. Tidak ada noktah dalam perjuangan soal tentang sesuatu yang menyentuh institusi Raja-Raja Melayu. Dan saya melihat waktu tuanku bertitah, titah tuanku itu saya melihat bahasa body, is body language. Memang tuanku begitu terasa sangatlah bagaimana istana itu dipermainkan, istana itu diheret dalam kancah politik. Bob, saya tak jawab lagi, Bob. Satu lagi, ada satu lagi tadi. Pertama saya kata, kerajaan pimpinan Datuk Seri Ibrahim ini Datuk Seri Saifuddin Nasution. Itu lagi saya dah balon dah ini Rafizi. Kan? Sekarang ni masalah sekarang ni, he must walk the talk. Kalau ternyata ada pelanggaran undang-undang, dia kena dilaksanakan. Satu. Yang kedua, yang dia orang katakan apa buat 8 bulan, apakah Datuk Seri Ibrahim akan meneruskan budaya Santa Claus? Ini yang dilakukan selama sebelum ini. Bila saja ada bajet, maka Perdana Menteri atau Menteri Kewangan umum, dengan ini kita pemberian 1,500. Bila nak raya, bagi 2,000. Itulah baru dilihat sebagai Perdana Menteri yang terhebat. Apakah budaya Santa Claus ini nak diwujudkan dalam politik kita? Sedangkan yang digarap oleh Datuk Seri Ibrahim, saya bukan orang UMNO, Datuk Seri Ibrahim orang keadilan saya. Tapi bagi saya melihat garapan ekonomi yang cuba dilakukan dan pelabur-pelabur semua sudah datang. Jangan lupa dunia mengalami masalah ekonomi. Dan takkanlah semua dan longgokkan bawah pimpinan negara. Bagi saya, apa yang dilakukan? Contoh, Aramco sudah sampai ke Pengarang. Sebab itu saya nak bercakap di Terengganu, saya tak tahulah macam mana orang Terengganu. Datuk Seri Ibrahim sanggup memindahkan pelaburan itu dari Pengarang, dia pindah ke Kemaman. Itu pun ditolak.